Hai, hello dan Assalamualaikum. Nama saya Nick Abdul Rahman bin Ibrahim. Hari ini saya akan bentangkan kepada anda mengenai dua perkara. Yang pertama adalah fidyah dan yang kedua adalah mengenai riba. Fidyah ini adalah memberi makan kepada fakir dengan satu cupak makanan asasi untuk setiap satu hari yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan? So, secara umumnya, fidyah ni adalah satu denda yang dikenakan ke atas seseorang Islam yang telah balik kerana melakukan sesuatu perkara yang melibatkan pelanggaran hukum, iaitu hukum puasa, haji dan lain-lain yang berkaitan. Jadi apakah dalil-dalil dia? Dalam surah Al-Baqarah ayat 184 telah Allah berfirman, maksudnya, dan wajib ke atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa, yakni kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi juga ada mengatakan bahawa barang siapa yang mati sedangkan dia masih mempunyai puasa Ramadan yang belum digantikan, hendaklah diberi makan miskin bagi setiap hari yang ditinggalkannya bagi pihaknya. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa sekiranya satu orang umat Islam itu melanggar hukum-hukum yang tertentu, wajib ke atasnya untuk membayar fidyah. Ini merujuk kepada slide yang seterusnya, iaitu hukum membayar fidyah. Hukum membayar fidyah ataupun denda ini adalah wajib. Ia adalah wajib kerana disempurnakan mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. Dengan membayar fidyah tak bermaksud dia orang tak perlu ganti puasa. Di sini adalah maksudnya adalah sekiranya kita tak puasa, kita wajib ganti dan juga wajib untuk membayar fidyah. Seterusnya kita boleh lihat apa sebab-sebab dikenakan fidyah ni. Yang pertama adalah yang terlalu tua dan juga pesakit yang tiada harapan untuk sembuh. Kemudian adalah ibu yang menyusukan anak, perempuan hamil, orang yang melambat untuk menggantikan puasa serta orang yang telah meninggal dunia. Di sini dalam slide yang seterusnya kita boleh tengok bagaimana kutipan fidyah oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan meningkat daripada tahun 2017 hingga ke 2018, di mana pada tahun 2017 nilai kutipan fidyah adalah sebanyak RM63,625, bagaimana pada tahun 2018 peningkatan kutipan fidyah meningkat dengan ketara, iaitu sebanyak RM244,257. Seterusnya kita boleh tengok bab riba pula. Riba menurut bahasa Arab adalah lebihan, pertambahan dan juga perkembangan daripada sesuatu harta yang ditentukan atau dikhususkan. Menurut istilah pula, riba ini adalah satu kontrak yang dimeterai sebagai pertukaran barangan tertentu, tapi apabila kontrak itu dimeterai tidak diketahui kesamarataannya menurut ukuran syarak ataupun penyerahan salah satu atau kedua-dua barangan tu dilewatkan. Seterusnya kita tengok dalil-dalilnya daripada surah Al-Imran ayat 130. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Di sini kita lihat bagaimana Allah telah melarang untuk kita memakan riba dengan berlipat kali ganda kerana itu adalah satu perbuatan yang akan dimurkai oleh Allah. Kemudian kita tengok slide yang seterusnya, hadis mengenai riba daripada riwayat Bukhari Muslim. Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama beratnya. Di sini kita boleh tengok bagaimana definisi riba itu sendiri dan juga diterangkan dalam hadis tu. Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama beratnya. Maksudnya untuk pertukaran barang-barang ribawi ini perlulah sama rata, adil dan tidak ada berat sebelah antara kedua-dua pihak. Kemudian kita boleh tengok jenis-jenis riba. Kita tahu yang hukumnya adalah haram. Jadi apakah pula jenis-jenis riba yang wujud? Yang pertama adalah riba al-fad, iaitu bayaran tambahan, di mana jual beli barangan yang berunsur riba, iaitu barangan ribawi seperti yang dalam hadis tadi, emas dengan emas dan juga bahan makanan asas perlulah sama dan tidak ada tambahan, maksudnya kena adil. Seterusnya adalah riba an-nasi'ah, iaitu bayaran bertangguh.
Jual beli barangan yang berunsur riba dengan barangan yang berunsur riba lain secara bertangguh dan kedua-duanya mempunyai ilah yang sama. Terusnya, kita boleh lihat riba aliyat yang bermaksud satu, jual beli barangan yang berunsur riba dengan barangan yang berunsur riba yang lain, iaitu barangan ribawi. Kedua-duanya mempunyai ilah yang sama tanpa disyaratkan tempoh-tempoh tertentu kerana kontrak-kontrak tersebut. Walau bagaimanapun, kelewatan menyerahkan salah satu ataupun kedua-dua barangan tu benar-benar berlaku di luar majlis kontrak. Itu sahaja untuk bahagian riba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazir Ikram. Saya akan meneruskan pembentangan dengan tajuk hutang lapuk. Kita akan pergi kepada definisi. Definisi dari sudut bahasa. Hutang dalam bahasa Arab ni bermaksud hutang dalam bahasa Arab adalah qad yang memberi maksud pada potong. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, bermaksud memberi hak milik sesuatu barangan kepada orang lain dengan syarat orang tersebut memulangkan gantinya tanpa sebarang tambahan. Itu secara definisi, secara bahasa dan istilah. Apa dia hutang lapuk? Hutang lapuk ialah hutang yang tidak dibayar dalam masa tempoh yang lama jika orang yang memberi hutang atau waris yang tidak ditemui, maka nilai wang hutang tersebut hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal. Ini adalah dalil berkaitan dengan hutang lapuk. Kita boleh tengok firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Kewajipan melunaskan hutang. Meminjam ataupun hutang dibenarkan dalam Islam. Tetapi Islam ni turut menegaskan atau menekan tentang tanggungjawab untuk membayar hutang tu. Benda tu kita rujuk daripada hadis Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah berhutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan yang lebih baik dan bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Hadis sahih Muslim. Kita akan pergi kepada sumber kita akan pergi kepada laporan statistik berkaitan dengan sumber am, yang di mana sekarang kita buat pasal hutang lapuk. Tak semua negeri yang menerima, tak semua majlis agama Islam negeri yang menerima sumber daripada hutang lapuk. Salah satu yang menerimanya adalah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Kita boleh tengok kutipan bagi kategori hutang lapuk pada tahun 2016 adalah sebanyak RM2,250. Manakala kutipan bagi kategori hutang lapuk pada tahun 2017 adalah sebanyak RM2,530. Kita nampak di situ ada peningkatan. 2017 ni lagi banyak kutipannya berbanding 2016. Seterusnya kita akan pergi kepada nazar. Nazar dari segi bahasa bermaksud janji melakukan kebaikan atau keburukan. Dari segi syarak pula, janji melakukan kebaikan secara khusus. Istilah fuqaha pula mewajibkan diri melakukan ibadah yang tidak diwajibkan oleh syarak secara mutlak ataupun ibadah yang bergantung pada perkara yang lain. Hukum nazar. Hukum nazar adalah nazar ni termasuk dalam ibadah yang wajib dilaksanakan oleh orang yang bernazar. Orang yang tak bernazar tak wajiblah dia nak melakukan apa yang dia nazar. Sebab apa? Sebab dia tak bernazar kan. Bagi orang yang bernazar, dia wajib untuk melakukan apa benda yang dia nazar tu. Para fuqaha menyatakan bahawa nazar tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Orang kafir, orang bukan Islam tidak boleh bernazar. Kalau dia orang bernazar pun still tak sah. Jenis-jenis nazar terbagi pada 3. Kita tengok nazar yang pertama, nazar al-lajaj, bermaksud keras kepala. Nazar ni berlaku dalam keadaan pertukaran dan ia terbit hasil daripada kemarahan. Sebagai contohnya, sekiranya aku bercakap dengan si fulan, maka atas nama Allah wajib ke atasku puasa sebulan. Dia marah. Nazar ni dalam keadaan marah lah, situasi marah. Kita pergi kepada jenis yang seterusnya, nazar al-mujazah, iaitu dari segi ganjaran. Nazar bila dia dapat ganjaran. Nazar yang mana seorang itu mensyariatkan kewajipan sesuatu ibadah dengan tercapainya suatu kehendak. Contohnya, jika aku sembuh daripada penyakit ini, maka aku akan mewakafkan sebahagian daripada hartaku. Bila dia berjaya sembuh daripada penyakit tu, dia wajib untuk melakukan apa yang nazar tu, dia wajib untuk melakukan apa yang dia nazar tu.
mewakafkan sebagai harta dia tu. Okey, nazar yang seterusnya adalah nazar al-mutlaq. Nazar yang semata-mata hendak mendekatkan diri kepada Allah dan tidak didahului oleh apa-apa masalah. Contohnya atas nama Allah, wajib ke atasku puasa pada hari Khamis. So nazar jenis ni dia macam sukarela kita nak beribadah kepada Allah. Dia tak terikat dengan apa-apa. Contoh macam nazar al-Jashi, dia terikat dengan kemarahan. So contoh dia macam dia tak nak cakap dengan si fulan ni. Kalau dia cakap, dia terikat. Sebab macam nazar al-mujazah pun sama, dia terikat. Kalau dia sembuh, baru dia buat. Ini nazar al-mutlaq ni dia tak terikat apa-apa. Dia rasa dia rela hati nak buat. Macam tu. So kita pergi kepada syarat-syarat bernazar. Orang yang bernazar masyarakat Islam, taklif tu berakal ataupun bukan kanak-kanak lah, dah dewasa. Lepas tu yang paling penting sukarela, kerelaan hati. Perkara yang dinazarkan hendaklah sesuatu yang dinazarkan itu berupa ibadah dan mendapat pahala. So kita bolehlah nazar nak sedekah ke, nak puasa sunat ke kan. Perkara yang dinazarkan bukanlah termasuk perkara yang sememangnya telah diwajibkan secara fardu ain. Contohnya solat 5 waktu. So kita tak boleh nazar benda yang dah memang wajib kita buat. Kita boleh nazar benda yang sunat kepada kita. Contoh zikir ke, puasa sunat ke kan, sedekah ke, wakaf ke. Itu perkara-perkara sunat, kita boleh nazarkan. So kita akan pergi kepada majlis agama Islam negeri yang menerima sumber dari kategori nazar. So kat sini Majlis Agama Islam Negeri Wilayah Persekutuan. Majlis Agama Islam Negeri Wilayah Persekutuan menerima nazar sebagai sumber. So kita tengok pada gambar yang pertama, gambar yang di atas merupakan nilai nazar yang diperolehi oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan pada tahun 2018, iaitu sebanyak RM1,040. Kita pergi pada bawah kedua pula adalah kutipan pada tahun 2017, iaitu sebanyak RM50 sahaja. So kita tengok daripada 2017 RM50, 2018 naik RM1,040. So kita nampak kat situ ada peningkatan. Seterusnya kita akan pergi kepada wasiat. Definisi. Dari segi bahasa, bermakna seseorang yang berjanji kepada seseorang yang lain supaya melaksanakan sesuatu perbuatan atau urusan semasa hidup atau selepas kematiannya, atau bermaksud berikan harta kepada seseorang yang lain. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah syarak, wasiat bermaksud memberi milik harta kepada seseorang selepas kematian secara sukarela, tabaruk, sama ada yang diberikan itu ain, harta atau manfaat. Hukum wasiat. Pendapat fuqaha boleh dikategorikan kepada 3. So hukum wasiat ni kita boleh kategorikan kepada 3 menurut pendapat fuqaha lah. Menurut jumhur fuqaha, hukum wasiat boleh berubah mengikut keadaan, umpamanya wajib, sunat, harus, makruh dan haram. So hukum wasiat tu dia ikut keadaan lah, ikut situasi. Jumhur fuqaha Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahawa hukum berwasiat adalah sunat. Pendapat yang ketiga pula, pendapat golongan tabi'in termasuk Ibnu Hazim. Mereka berpendapat bahawa hukum wasiat adalah wajib bagi mereka yang mempunyai harta. So dekat sini hukum wasiat ni kita ada 3 kategori pendapat fuqaha. Rukun wasiat. Rukun wasiat ada 4, iaitu pewasiat, harta yang diwasiatkan, penerima wasiat dan lafaz wasiat. Pewasiat, penerima wasiat, harta yang diwasiatkan dan lafaz wasiat. Pewasiat. Pewasiat tu syarat-syarat dia mestilah pemilik harta, berakal, balik, sukarela dan merdeka. Rukun yang kedua lah penerima wasiat. So syarat-syarat penerima wasiat, penerima wasiat hendaklah diketahui wujud masa kematian pewasiat dan ketika wasiat dibuat. Penerima wasiat berkeahlian memiliki harta, bukan ahli waris mengikut pendapat jumhur fuqaha. Itu syarat bagi penerima wasiat. Rukun seterusnya adalah harta yang diwasiatkan. So syarat dia, hendaklah harta tersebut halal dimanfaatkan, hendaklah harta tersebut boleh dipindah milik,
hendaklah harta tersebut boleh dimiliki dan milik pewasiat. So itu adalah syarat-syarat bagi rukun harta yang diwasiatkan. Okey, rukun wasiat yang terakhir adalah lafaz wasiat. So syarat lafaz dia pula, hendaklah wasiat dilafazkan secara jelas dan kabur. Hendaklah wasiat diterima oleh penerima wasiat. So ini saja. So rukun wasiat ada 4, pewasiat, penerima wasiat, harta yang diwasiatkan, lafaz wasiat. So yang bawah-bawah itu adalah dia punya syarat-syarat. Okey, kadar harta yang boleh diwasiatkan. Okey, jika dia ada dua keadaan. Satu, jika pewasiat mempunyai ahli waris. Satu lagi, jika pewasiat tidak mempunyai ahli waris. So kita akan pergi tengok first punya yang ada ahli waris. So menurut jumhur fuqaha selain Zahiri dan Maliki, wasiat yang melebihi 1/3 itu tidak berkuat kuasa kecuali dengan persetujuan ahli-ahli waris. Jika ahli-ahli waris bersetuju, wasiat itu sah dan berkuat kuasa. Sebaliknya, jika mereka tidak bersetuju, maka kadar yang melebihi 1/3 itu batal. Sebaliknya, menurut mazhab Maliki dan Zahiri, wasiat yang melebihi 1/3 tidak boleh berkuat kuasa sekalipun jika dipersetujui oleh ahli-ahli waris. So kalau jika ahli waris hidup, kena minta persetujuan daripada ahli-ahli waris dia. So itu kalau ada. Okay, jika pewasiat tidak ada ahli waris. So menurut pendapat mazhab Hanafi, wasiat yang melebihi 1/3 harta adalah sah. Sebaliknya, pendapat jumhur mengatakan bahawa wasiat yang melebihi kadar 1/3 adalah tidak harus secara mutlak kerana ia melibatkan hak orang-orang Islam. So itulah beza situasi, yang mana first ni ada ahli waris, yang second ni tak ada ahli waris. So kadar harta ni dia depend on situasi ada ahli waris dengan tak ada. Okay, pembatalan wasiat. So wasiat ni pun boleh dibatalkan. So dia boleh dibatalkan dengan dua cara, iaitu lafaz ataupun perbuatan. Okay, lafaz yang menunjukkan tujuan tersebut. Contoh dia, saya memansuhkan wasiat itu, atau saya membatalkannya, atau saya menarik balik wasiat saya, atau saya serahkannya kepada waris saya. Itu contoh kalau dia nak batalkan wasiat dari segi lafaz. So daripada segi perbuatan pula, perbuatan yang menunjukkan bahawa wasiat itu dibatalkan. Okay, pewasiat menjual harta yang diwasiatkan, atau menjadikannya sedekah, atau menghadiahkannya kepada orang lain, atau menggadaikannya, atau menyerahkannya kepada penghutang. So apa benda tindakan-tindakan yang pewasiat ni buat menunjukkan bahawa pewasiat telah membatalkan atau menarik balik wasiatnya, kerana ia menghapuskan hak miliknya pada harta tersebut. So dari segi pembatalan wasiat ada dua jenis, ada dua cara lah nak buat, sama ada dari segi lafaz ataupun perbuatan. Okay, kita pergi kepada Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Okay, MAIS ni dia menerima kutipan dari sumber wasiat. So kita boleh baca kat sini, merupakan kutipan daripada laporan pendapatan dan perbelanjaan Majlis Agama Islam Selangor. Okay, pada tahun 2018, hasil yang diterima oleh wasiat adalah sebanyak 78,840. Pada tahun 2019, hasil yang diterima pula adalah sebanyak RM80,892. So kita boleh tengok ada peningkatan dari 2018 ke 2019. Okay. Derma bermaksud sumbangan ikhlas daripada seseorang untuk diberikan kepada seseorang yang lain. Dalil Al-Quran mengenai derma iaitu yang bermaksud bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji, dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Surah Al-Baqarah ayat 261. Okey, melalui dalil ini kita dapat lihat betapa besarnya ganjaran bagi orang yang menderma di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya adalah dalil hadis mengenai derma, iaitu yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sedekah yang terbaik adalah yang dilakukan oleh orang yang kaya. Mulailah dengan memberi sedekah, dengan bersedekah kepada orang yang menjadi tanggungjawabmu.
Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya adalah daripada Anas radhiyallahu an, daripada Nabi SAW telah bersabda, iaitu tidak beriman seseorang itu sehingga kamu menyayangi orang lain seperti mana kamu menyayangi diri kamu sendiri. Okey, terdapat beberapa kebaikan menderma, iaitu antaranya yang pertama, dapat menyucikan harta yang ada. Yang kedua adalah dapat membantu golongan fakir miskin. Ketiga, mewujudkan rasa kasih sayang. Dan yang terakhir, menjadikan harta lebih diberkati dan rezeki diperluaskan. Okey, antara kemuliaan orang-orang yang berderma iaitu yang pertama, menjadi penaung di akhirat apabila berada di padang mahsyar. Seterusnya, diringankan hisab di akhirat. Yang ketiga, menambah berat timbangan amalan kebaikan di akhirat. Dan yang terakhir, memudahkan laluan titian Siratul Mustaqim. Okey, berikut merupakan contoh kutipan derma yang dijalankan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Okey, dipaparan merupakan contoh bagi jumlah derma bagi Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Bagi tahun 2016, jumlah kutipan adalah sebanyak RM16,771.70, manakala bagi tahun 2017 ia menurun sedikit, iaitu sebanyak RM16,486.56. Okey, seterusnya saya juga menyertakan jumlah derma bagi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, iaitu bagi tahun 2017 jumlah kutipan adalah sebanyak RM207,286, manakala bagi 2018 ia menurun kepada RM132,836. Seterusnya adalah mengenai luqatah. Okey, luqatah ni dalam bahasa mudahnya ialah harta yang hilang dari tuannya dan dijumpai oleh orang lain. Okey, bagi definisi luqatah, dari segi bahasa, luqatah bermaksud sesuatu yang ditemui di tanah. Manakala menurut syarak pula, luqatah ialah harta yang ditemui di suatu kawasan yang tidak dimiliki, tidak dijaga dan penemunya tidak mengenali pemiliknya. Okey, seterusnya adalah dalil berkaitan hukum luqatah. Menurut Al-Quran, ia bermaksud setelah itu ia dipungut oleh orang-orang Fir'aun kesudahannya, ia akan menjadi musuh dan menyebabkan duka cita bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta orang-orangnya adalah golongan yang bersalah. Surah Al-Qasas ayat ke-8. Okey, seterusnya untuk dalil hadis pula berkaitan dengan luqatah. Yang pertama iaitu bermaksud kenalilah ikatan atau bungkusannya, kemudian umumkan selama setahun. Jika anda tidak kenali pemiliknya, gunalah ia dan jadikan nilainya sebagai simpanan anda. Jika pemiliknya datang menuntutnya pada bila-bila masa, hendaklah kamu serahkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua pula bermaksud Zaid bin Khalid Al-Juhani meriwayatkan seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan harta luqatah. Lalu baginda bersabda yang membawa maksud, hebahkanlah harta tersebut selama setahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya adalah hukum pemilikan harta luqatah. Okey, apabila seorang Muslim menemui barang luqatah, dia digalakkan mengambilnya jika yakin mampu bersifat amanah dan bimbang barangan tersebut tidak akan ditemui oleh pemiliknya. Ini dilakukan bagi menjaga hak saudara Muslimnya. Okey, sekiranya dia tidak yakin akan bersifat amanah dan bimbang, dia sendiri akan mengambil terus barangan tersebut, maka makruh dia mengambil barangan tersebut. Sekiranya dia merasakan dirinya tidak akan bersifat amanah dan akan mengambilnya untuk memilikinya dan bukan untuk dikembalikan, maka haram baginya untuk mengambil harta tersebut. Okey, mengikut pandangan jumhur fuqaha, harus bagi penemu harta luqatah memiliki harta tersebut selepas tempoh hebahan, sama ada beliau seorang kaya maupun seorang yang fakir. Jika harta tersebut telah dijual, dia boleh memiliki harganya. Sekiranya pemilik asal ditemui, maka hendaklah harta tersebut ataupun harga barangan tersebut diserahkan kepada pemilik asal. Seterusnya adalah jenis-jenis harta luqatah. Okey, ia terbahagi pada dua, iaitu yang pertama bukan haiwan dan yang kedua adalah haiwan. Okey, untuk bukan haiwan ni terbahagi pada tiga, iaitu yang pertama harta yang cepat rosak seperti makanan. Terdapat dua pilihan
untuk harta yang cepat rosak ni, iaitu yang pertama, sama ada makan dan ganti semula kepada tuan asal, ataupun jual makanan tersebut dan simpan harganya untuk dikembalikan kepada tuan asalnya. Okey, yang kedua adalah harta yang cepat rosak tetapi boleh dijaga supaya tidak rosak. Terdapat 3 pilihan, iaitu yang pertama, menjualnya dan menyimpan harga barangan tersebut. Yang kedua adalah membelanjakan harta sendiri untuk menjaga harta tersebut, dan yang ketiga adalah menjual sebahagian daripada harta tersebut untuk tujuan menjaga harta tersebut. Okey, yang ketiga adalah harta yang tidak rosak. Okey, bagi harta ini wajib bagi penemu menjaganya selama tempoh hebahan. Okey, untuk jenis harta yang kedua, iaitu luqatah haiwan, harus bagi penemu untuk memelihara haiwan yang ditemuinya dan dikembalikan kepada tuan haiwan tersebut apabila ia dituntut. Beliau boleh meminta dari tuan asalnya jumlah perbelanjaan yang digunakan untuk menjaga haiwan tersebut. Okey, seterusnya adalah kuasa penjaga harta luqatah. Okey, semasa berada di bawah jagaannya, penemu harta luqatah berkewajipan untuk menjaganya dengan cara yang sepatutnya. Dia tidak bertanggungjawab sekiranya berlaku apa-apa perkara kepada harta tersebut selama mana tidak ada kecuaian daripada pihaknya. Walau bagaimanapun, penemu berkewajipan membuat hebahan terhadap harta luqatah tersebut. Harta luqatah yang bersifat remeh dan kecil yang kebiasaannya tidak dipedulikan oleh pemiliknya tidak wajib untuk dihebahkan dan boleh dimiliki oleh penemunya. Okey, dan seterusnya adalah tempoh hebahan. Okey, tempoh hebahan bagi harta yang bernilai ialah selama setahun, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi harta yang tidak begitu bernilai pada pandangan masyarakat, tempoh setahun itu adalah tidak diperlukan, bahkan adalah memadai untuk satu tempoh yang dianggap pada kebiasaannya telah sampai hebahan tersebut kepada pemilik asalnya. Hebahan hendaklah dilakukan di tempat-tempat seperti tempat-tempat awam seperti pasar, pintu masjid, akbar dan seumpamanya. Berikut merupakan contoh bagi kutipan harta luqatah oleh Majlis Agama Islam Negeri. Di paparan merupakan contoh bagi jumlah harta luqatah yang dikutip oleh Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Okey, bagi tahun 2016 ianya berjumlah sebanyak RM2,234, manakala bagi tahun 2017 ia meningkat kepada RM5,505. Seterusnya saya juga menyertakan juga jumlah harta luqatah bagi Majlis Agama Islam Melaka, iaitu pada tahun 2017 ianya hanya sebanyak RM750, manakala bagi tahun 2018 ia meningkat kepada RM17,197. Assalamualaikum dan hai. Jadi sekarang saya akan menerangkan tentang apa itu hibah dan juga statistik kutipan hibah. Okey, jom kita start. Okey. Jadi hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian yang diberikan bukan kerana tanggungjawab dan mempunyai manfaat kepada penerima hibah tersebut. Dari segi syaraknya, hibah bermaksud sesuatu akad pemindahan milik tanpa sebarang gantian ketika hidup dan ianya dibuat secara sukarela oleh pemberi hibah. Okey, dalil hibah melalui surah An-Nisa ayat 4, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwinnya, maka makanlah, gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat lagi baik kesudahannya. Dalil yang seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling memberi hadiahlah kamu, nescaya kamu akan saling sayang menyayangi. Riwayat Al-Bukhari. Okey, jadi apa itu hukum hibah? Okey. Hukum hibah adalah sunat dan amat digalakkan. Okey, bagaimana kalau kita tarik balik hibah? Hibah tu apa hukumnya? Kita ambil balik hadiah yang kita bagi pada orang tu kan. Jadi hukumnya haram, kecuali hibah yang diberi oleh ayah kepada anaknya. Okey, rukun hibah ada 4. Okey, ada pemberi, penerima, barang yang diberi dan sirah. Okey.
syarat hibah. Pemberi mestilah seorang dewasa, berakal baik dan cekap. Pemilik sah kepada barang yang hendak dihibahkan, bukan berada dalam pengawasan orang lain, dan pemilik hibah tidak dipaksa. Penerima pula mestilah tidak meminta dan juga wujud. Mahu atau barang yang dihibahkan ianya mestilah suci dan mempunyai manfaat, perlu ada di tangan atau milik penuh pemberi, mestilah terpisah secara murni dengan benda yang tidak dihibahkan. Contohnya, pemberi hibah menghibahkan rumahnya tetapi tidak terikat dengan tanah. Jadi kutipan hibah di bawah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, boleh tengok pada slide yang seterusnya. Kutipan hibah pada tahun 2016 ialah sebanyak 518,239.26 dan pada tahun 2017 kutipan hibah ialah sebanyak RM5,039.57. Jadi kita boleh nampak penurunan yang banyak lah. Sekarang saya akan menerangkan mengenai ijarah. Ijarah dari segi bahasa bermaksud bayaran yang diberikan kepada orang yang melakukan kerja sebagai ganjaran atas tugas yang dilakukan. Ijarah dari segi istilah pula bermaksud satu kontrak untuk mendapatkan khidmat atau manfaat tertentu yang boleh dibayar dan dihalalkan dengan barangan tertentu. Dalil ijarah ada disebut dalam Al-Quran melalui surah Al-Qasas ayat 26 hingga ayat 27, iaitu, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan mengembala kambing kita. Sungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Bapa perempuan itu berkata kepada Musa, aku hendak mengawinkanmu dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini dengan syarat engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dalam dalil hadis ijarah disebut, iaitu melalui riwayat Muslim daripada Abdullah bin Al-Sa'id berkata, kami telah melawat Abdullah bin Makil dan bertanya kepadanya tentang muzara'ah. Maka dia berkata, Tabiq telah menjelaskan bahawasanya Nabi SAW melarang muzara'ah dan membenarkan ijarah sewa. Baginda bersabda, tidak mengapa dengannya. Hukum kontrak sewa. Jadi apabila kontrak sewa dia memenuhi rukun dan syaratnya, kontrak tersebut dikira sah. Segala hukum muamalat akan terpakai sebaik saja kontrak dimeterai. Kontrak sewa terbagi kepada 4 rukun. 4. So pihak berkontrak dan penyewa yang pertamanya, mereka mestilah balih dan berakal. Kedua, sirah, mesti ada ijab dan kabul, iaitu ada penawaran dan penerimaan. Yang ketiga, perkhidmatan, manfaat barang yang disewa mesti bernilai, dalam keadaan elok, boleh dipakai, dan kedua-dua pihak sedia maklum mengenai spesifikasi barang sewaan tersebut. Yang keempat, bayaran sewa mestilah dibayar dengan pendapatan yang suci, boleh digunakan dan bernilai. Contoh, kalau di Malaysia kita guna nilai ringgit lah untuk transaksi sewaan. Dan juga bayaran sewa ni juga nilainya mestilah diketahui oleh pihak yang berkontrak. Jenis dan syarat sewaan. Jenis yang pertama adalah sewa barangan. Ianya membabitkan perkhidmatan yang diperoleh daripada barangan tertentu. Syarat sewa bagi jenis ini adalah barangan disewa mestilah ditetapkan. Barangan disewa mestilah wujud dan dipamerkan ketika pemeteraian kontrak. Dan yang ketiga, penyewa boleh menggunakan perkhidmatan tersebut serta-merta selepas kontrak dimeterai. Jenis sewaan kedua adalah sewa jaminan. Ianya membabitkan perkhidmatan yang diperoleh melalui jaminan pemilik. Syarat sewaannya adalah ianya bayarannya perlu serta-merta dan diserahkan dalam majlis kontrak.
Yang kedua, spesifikasi barangan yang ditawarkan perkhidmatan itu hendaklah dinyatakan dengan jelas. Okey, sekarang kita akan tengok pada data kutipan ijarah di bawah kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi pada tahun 2017, ijarah telah dikutip sebanyak 1,479,433 ringgit. Manakala pada tahun 2018, kutipan ijarah adalah sebanyak 2,89,638 ringgit. Jelas di sini kita dapat lihat banyak peningkatan kutipan ijarah. Okay, sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Aziz Alimi bin Azizi. Jadi saya akan membentangkan tentang mal dan sumber am, bahagian harta pusaka dan juga kifarah. Okay, jadi pertama sekali mari kita tengok harta pusaka. Jadi harta pusaka ni maksud dia adalah segala apa yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya, kemudian ditinggalkan untuk warisnya, sama ada harta benda, hak-hak dan apa yang termasuk dalam miliknya setelah dia mati. Okey. Seterusnya, jadi dalam slide ni menunjukkan termasuk apa yang termasuk dalam harta pusaka dan apa yang tidak dikira sebagai harta pusaka. Jadi pertamanya untuk yang harta pusaka, yang termasuk sebagai harta pusaka adalah semua harta yang diperolehi oleh si mati yang secara halal. Okey, yang keduanya sewa yang belum dijelaskan kepada si mati, hutang kepada si mati yang dijelaskan selepas kematian. Kemudian dividen atau faedah yang terbit daripada harta si mati ataupun simpanan KWSP berpenama ataupun tiada penama, dan juga penama takaful dan juga barang yang terbit selepas mati seseorang dari usahanya semasa hayat. Manakala untuk bukan perkara harta pusaka adalah harta yang telah dijual, diwakaf ataupun dihibah ataupun dipegang amanah. Keduanya adalah khairat kematian, bukan harta pusaka. Seterusnya pemberian oleh orang-orang yang menziarahi kematian. Kemudian imbuhan, papasan dan seguh hati, pencen terbitan, dan akhir sekali adalah bayaran-bayaran di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 ataupun Perkeso. Okey, jadi dalil pensyariatan pembagian harta pusaka iaitu surah An-Nisa ayat 11 yang bermaksud Allah perintahkan kamu mengenai pembagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya adalah 1/2 ataupun separuh daripada harta itu. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jika si mati mempunyai anak, tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya ialah ibu bapanya, maka bahagian ibunya adalah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara ataupun adik-beradik, maka bahagian ibunya adalah 1/6. Bahagian itu adalah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Untuk hadis pula, iaitu hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu berikan fardu-fardu kepada ahli-ahlinya, apa yang berbaki maka untuk lelaki yang lebih utama. Riwayat Al-Bukhari. Jadi pembagian harta pusaka, Islam telah menetapkan kaedah pembagian harta pusaka yang dinamakan sebagai faraid. Jadi ia diperoleh daripada seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan waris yang layak menerima harta pusaka mengikut hukum syarak telah diuruskan jenazah si mati, dilunaskan hutang piutangnya, hutang dengan Allah, zakat, haji, fidyah dan kafarah, dan hutang dengan manusia. Selepas selesai semua hutang tu barulah difaraidkan dan dilaksanakan wasiatnya sekiranya ada. Jadi rukun pusaka ni apa? Ada 3. Pertama, si mati, orang yang diwarisi hartanya selepas kematian. Keduanya adalah waris, orang yang berhak menerima pusaka tersebut. Dan ketiga adalah harta, apa-apa kepunyaan si mati yang boleh diwarisi. Sebab-sebab mempusakai harta
Pertamanya adalah perkahwinan, keturunan, yang ketiga adalah agama Islam. Okey, seterusnya adalah halangan menerima pusaka. Sekiranya orang itu membunuh ataupun berlainan agama ataupun dia murtad. Okey. Syarat-syarat mempusakai harta pemilik harta itu mati, pertamanya. Keduanya adalah pewaris hidup ketika pemilik harta mati. Jadi kat sini adalah contoh ataupun list waris-waris yang berhak mewarisi harta pusaka. Okey. Sebelah kiri adalah bahagian untuk waris lelaki dan sebelah kanan adalah untuk bahagian waris perempuan. Okey, jadi ini adalah data yang didapati daripada laporan tahunan Majlis Agama Islam Negeri Selangor, iaitu kutipan bagi kategori harta pusaka. Okey, jadi pada 2017 MAIS telah berjaya mengutip sebanyak RM1,913,946. Okey, untuk 2017. Dan 2018 kita boleh nampak adalah penurunan sebanyak RM1,329,935. Okey, penurunan yang agak banyak. Penurunan kepada RM584,011. Okey, untuk 2 tahun. Selesai bagi harta pusaka, seterusnya kita pergi kepada kifarah. Jadi kifarah ni apa? Kifarah adalah bermaksud perbuatan yang boleh menghapus dosa yang berupa membebaskan hamba, bersedekah dan berpuasa dengan syarat-syarat tertentu. Ia juga suatu penampal kecuaian ataupun penampal kecuaian yang dilakukan oleh manusia dalam tindakannya. Okay, jenis-jenis kafarah. Pertama ada kafarah kerana membatalkan puasa bulan Ramadan dengan bersetubuh dan zihar. Jadi apa kafarahnya? Dia mesti wajib memberi makan 60 orang fakir miskin. Sekiranya tidak mampu, maka berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Kadar kafarah ialah RM10 kali 60 orang, iaitu sama dengan RM600. Okey. Jenis kafarah kedua pula, kafarah melanggar sumpah dan tidak menunaikan nazar. Okey, jadi apa kafarah dia? Dia kena memberi makan sehingga kenyang 10 orang fakir miskin. Kadar kafarah sama, iaitu RM10 kali 10 orang, RM100. Ataupun memberi pakaian kepada fakir miskin. Kadar kafarah ialah RM60 kali 10 orang, RM600. Bukan ataupun, dan memberi pakaian kepada fakir miskin. Dan memberi pakaian kepada fakir miskin. Kadar kafarah ialah RM60 kali 10 orang, RM600. Dan yang ketiga iaitu kafarah persetubuhan isteri ketika haid. Tidak diwajibkan membayar kafarah walau bagaimanapun sekiranya pelaku ingin membayarnya sebagai langkah berjaga-jaga, ialah dengan kadar 1 dinar ataupun setengah dinar mengikut harga semasa. 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas, sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaidi. Okay, contoh, sekiranya seorang tidak mampu berpuasa 60 hari berturut-turut disebabkan sakit atau tua kerana membatalkan puasa bulan Ramadan dengan bersetubuh dengan zihar, hendaklah membayar makan 60 orang miskin. Jadi kadarnya sama macam yang telah disebutkan tadi, iaitu RM10 seorang. So 60 hari kali RM10, RM600. Okay, ini untuk data kutipan kafarah pula. Jadi MAWIP, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, yang didapati daripada laporan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, iaitu pada tahun 2017 kutipan sebanyak RM63,625 dan 2018 menurun sebanyak RM8,194, menjadikan jumlah itu sebanyak RM55,461. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.